Dalam One Piece chapter 1096, kita telah ditunjukkan satu sejarah yang mula diceritakan oleh Oda, iaitu berkenaan insiden God Valley. Ternyata semuanya bermula dari Celestial Dragon yang telah mengadakan satu tournament bagi beberapa ratus pemburu termasuklah Holy Knight untuk memburu dan membunuh mangsa di pulau itu. Dan mangsanya adalah penduduk di God Valley itu sendiri. Namun ternyata info dan rahsia tournament di God Valley itu berjaya disebarkan oleh Genie ke seluruh pelosok dunia, yang menyebabkan ada beberapa pirate yang cukup kuat telah datang ke pulau itu untuk mendapatkan ganjaran yang ada di situ. Dan pirate yang terlibat adalah Rocks Pirate dan Roger Pirate. Mendengar nama Roger, Monkey D. Garp juga tidak terdiam diri dan turut sertai kekecohan di God Valley untuk hentikan Roger. Namun bukan hanya itu, Kuma dan Ivankov juga berkesempatan mencuri dua Devil Fruit yang ada dalam salah satu peti di situ untuk melarikan diri. Tapi hanya satu yang berjaya dimakan, iaitu Nikyu Nomi oleh Kuma, kerana satu lagi Devil Fruit telah dirampas oleh Big Mom. Tidak lama setelah itu, Kuma, Ivankov dan Genie berjaya melarikan diri ke Sorbet Kingdom, dan di sana mereka hidup semakin bahagia sehinggalah Ivankov membuat keputusan untuk berlayar dan tinggallah Kuma dan Genie sahaja yang hidup bersama di situ. Namun chapter kali ini walaupun hype-nya masih kurang dibandingkan 1096, tapi kita akan dapat melihat satu sosok yang sangat dinantikan oleh seluruh fans One Piece, dan tentunya lanjutan kisah hidup Kuma semakin lama semakin diungkapkan oleh Oda di chapter ini. Jadi inilah dia review One Piece chapter 1097 Ikuzo Yarodomo. One Piece 1097 telah dimulakan dengan menunjukkan kisah Kuma 30 tahun yang lalu, iaitu tepatnya 8 tahun setelah insiden God Valley, dan pada ketika itu Kuma masih berumur 17 tahun. Terlihat ada beberapa orang tua atau nenek telah dirawat oleh Kuma, dan kerana itu mereka mengucapkan terima kasih kepada Kuma kerana telah melakukan kerja yang mulia ini. Dan ada juga nenek di situ berkata, "Hei Kuma, tentu ayah dan ibu kamu bangga mempunyai anak seperti kau kerana sanggup meluangkan masa kau untuk membantu orang-orang tua seperti kami. Kerajaan ini sungguh miskin kerana hanya dipenuhi oleh orang tua seperti kami. Tapi dengan tangan keajaiban dari kau Kuma, nampaknya semuanya semakin baik." Dan ada juga nenek yang lain bertanya, "Hei Kuma, bolehkah kau merawat kami pada hari yang biasa juga?" Namun tiba-tiba Genie telah datang dan berkata, "Tak boleh, Kuma hanya boleh lakukan kerja ini pada hari Ahad sahaja. Korang semua dahlah tak bayar untuk servis Kuma ini. Dasar orang tua yang tak tahu malu." Orang tua di situ menjawab, "Wah, si Genie yang kedekut sudah datang. Walaupun dia ni cantik, tapi mulut dia boleh tahan juga." Genie berkata, "Hei, ini bukan hospital, jadi janganlah berlebih-lebih." Dan ternyata pada ketika itu Genie sudah pun berusia 21 tahun. Dan ada seorang nenek berkata, "Hei Kuma, adakah kamu masih di sini? Melihat wajah kamu sudah cukup untuk membahagiakan kami." Dan tiba-tiba Kuma muncul dan menjawab, "Ya, saya ada di sini. Gembira saya mendengar itu, nenek." Jadi Genie pun makin geram dengan Kuma masih boleh layan nenek ini. Dan nenek itu berkata, "Kami sanggup sumbangkan apapun demi Kumaci. Disebabkan The Heavenly Tribute, kami agak struggle untuk hidup, tapi sebab ada Kuma, beban kami semakin kurang." Dan raja yang ada di sini sudah ditukar. Raja yang baru mempunyai reputasi yang sungguh kejam. Dia meminta orang yang sakit seperti kami untuk membayar The Heavenly Tribute, dan orang tua macam kami yang tak mampu membayarnya akan dipenjarakan, dan penjaranya sungguh mengerikan, dan ada yang telah mati disebabkan berada dalam penjara itu. Dia tidak akan berikan kami makan yang secukupnya. Sungguh kejam raja itu kerana dia hanya memikirkan haknya bersama Celestial Dragon sahaja. Jika kami semua ini tidak tua dan sakit, mungkin kami mampu membunuh raja itu." Namun Kuma cuba menenangkan nenek-nenek dan orang tua itu dengan berkata, "Tidak mengapa, aku akan cuba sebaik mungkin untuk pulihkan kamu semua. Jadi datanglah ke sini setiap hujung minggu." Dan disebabkan itu mereka ucapkan terima kasih kepada Kuma sebelum mereka pulang ke rumah mereka. Setelah itu Kuma telah mempersiapkan Nikyu-Nikyunya untuk bersedia dengan rawatan seterusnya. Tapi ternyata Kuma sudah terlalu letih dan terlalu melebihi had dalam menggunakan kemampuan Nikyu-Nikyunya itu, sehingga keadaan itu menyebabkan Kuma tetap memaksa dirinya sehinggakan darah keluar dari hidungnya, dan pada akhirnya Nikyunya itu telah meletup di dalam rumahnya dan memberikan kecederaan kepada Kuma. Jadi Genie pun sedih melihat keadaan tersebut dan berkata, "Kau tetap lakukan ini Kuma minggu ke minggu tanpa seorang pun tahu apakah rasa sakit yang kau sedang tahan sekarang ini?" Kuma menjawab, "Ia tak akan berlaku. Membantu seseorang mestilah berkorban untuk menghilangkan kekejaman yang telah berlaku saat ini. Tapi aku tetap gembira selagi mereka semua dapat merasa bahagia dengan usahaku ini. Maaf kerana telah membuatmu risau, Genie. Aku akan berlatih lagi untuk menjadi semakin kuat." Genie menjawab, "Bukan itu masalahnya." Namun tiba-tiba Kuma perasan ada penghantaran makanan telah tiba. Jadi Kuma berkata, "Oh, nampaknya makanan dah sampai." Dan kerana itu Genie pun lupa apa yang dia bualkan kerana terlalu gembira dengan makanan
makanannya dan mereka pun menikmati makanan-makanan itu bersama-sama. Setelah itu adegan berpindah menunjukkan 5 tahun setelah itu, iaitu 25 tahun yang lalu, di mana pada ketika itu Kuma sudah berumur 22 tahun dan pada hari tersebut Ginny tiba-tiba sahaja berkata yang dia mahu kahwin dengan Kuma. Jadi Kuma pun terkejut dan menjawab, "Hey Ginny, serius ke kau nak kahwin dengan aku?" Ginny berkata, "Ayolah kita berkahwin, aku akan buatkan kamu gembira." Kuma menjawab, "Tapi aku dah bahagia." Dan pada ketika itu juga Kuma memikirkan nasibnya yang sungguh malang, di mana dia adalah seorang dari bangsa Bucania dan dia juga mengenang kisah hidupnya yang cukup susah bersama ibu dan ayah dia. Dan Kuma berkata dalam hatinya yang dia tak mahu Ginny juga menderita seperti dia. Dan tiba-tiba Kuma telah menukar topik perbualan mereka dan mula membaca surat khabar dan berkata, "Ginny, tengok ini. Kali ini sudah ada orang yang menjadi pahlawan dan mahu bawa kebebasan ke seluruh pelosok dunia. Mereka ini telah protes banyak kekejaman terhadap sesebuah negara dan nampaknya world government sedang mempunyai masalah dengan mereka ini. Dan ya, namanya adalah Monkey D. Dragon. Dia ini nampak seseorang yang sangat hebat dan mesti dia akan menjadi hero, dan aku berjanji pada suatu hari nanti aku juga akan lakukan perkara seperti ini dan untuk membawa kebebasan ini." Namun tiba-tiba ada beberapa orang tua telah datang ke rumah Kuma dan Ginny dan mereka telah membawa sebakul yang berisikan ikan yang fresh untuk dihadiahkan kepada Kuma dan Ginny. Lalu Kuma pun dengan segera pergi ke arah orang tua itu untuk menerima hadiah. 3 tahun kemudian, iaitu pada 22 tahun yang lalu, satu insiden yang sungguh besar telah berlaku di mana di Sorbet Kingdom terlihat ada beberapa tentera atau orang bawahan diraja telah bertindak untuk menangkap orang-orang yang tidak bersalah. Kerana itu Kuma menjadi marah dan mahu menentang keadaan yang telah berlaku. Namun seseorang tentera diraja itu telah berkata, "Hei Kuma, berani kau menentang kami? Kan aku dah kata yang undang-undang sudah berubah. Kami boleh lakukan apa-apa sahaja dengan orang-orang di sini." Lalu Kuma dengan marah berkata, "Korang hanya nak jadikan orang di sini sebagai hamba. Aku takkan biarkan itu terjadi dan aku takkan maafkan kamu semua. Rasakan ini." Terlihat Kuma telah menggunakan kemampuan Nikyu-Nikyunya yang menghasilkan satu letupan yang sungguh luar biasa. Namun raja di situ tidak kisah akan Kuma kerana dia tahu orang-orang akan memandang hina dengan Southern people atas perbuatan mereka menentang kerajaan. Dan setelah itu raja di Sorbet Kingdom telah membuat keputusan yang Northern people akan menjadi orang yang akan dijaga oleh kerajaan, manakala untuk Southern people akan tidak dipedulikan oleh kerajaan dan mereka perlu membayar the heavenly tribute untuk kerajaan jika mereka tidak membayarnya. Tahulah nasib mereka, kata raja tersebut. Kemudian ditunjukkan Kuma, Ginny dan beberapa orang tua yang lain telah berada di dalam penjara setelah pemberontakan mereka terhadap raja Sorbet Kingdom. Kuma berkata, "Kenapa kamu semua ditangkap? Bukankah aku telah memberikan peluang untuk larikan diri?" Ginny berkata, "Tidak, kami tidak sanggup mentinggalkan dan cuba demand dengan untuk bebaskan kau, tapi malangnya semua itu tidak berguna dan sekarang kita bersama." Dan terlihat juga beberapa orang tua di situ tetap gembira dan ketawa walaupun mereka ditangkap kerana Kuma masih bersama mereka. Kuma berkata, "Ginny, nampaknya negara ini memang akan menjadi negara yang tiada belas ihsan terhadap orang macam kita." Ginny menjawab, "Raja Bekori adalah minion kepada Celestial Dragon. Dia menerima arahan dari atas. Jika kita melawan pemerintahan kerajaan ini, bermakna kita sudah menentang world government." Tidak lama setelah itu tiba-tiba ada satu letupan dan kekecohan telah berlaku. Seseorang menjerit, "Hei Raja Bekori, larikan diri, mereka nak tangkap kau." Dan ternyata serangan itu datangnya daripada Monkey D. Dragon dan pasukannya. Dragon berkata, "Hei, jangan kau ingat kau akan terlepas. Aku takkan biarkan orang bawahan Celestial Dragon seperti kau lari macam itu sahaja. Dasar manusia tak berguna." Dan disebabkan tindakan Dragon dan arminya, akhirnya Sorbet Kingdom telah dibebaskan dari pemerintahan yang sungguh kejam dan zalim ini. Dan penduduk-penduduk di situ terlihat gembira kerana mereka dapat merasakan kebebasan yang mereka mahu seperti mana dulu mereka hidup tanpa ada gangguan dari pihak lain. Dan setelah itu Ivankov telah berkata, "Dragon, kau pasti suka dengan orang yang akan aku kenalkan kepada kau." Dan selepas itu Ivankov telah membuka pintu penjara Kuma dan Ginny dan dia berkata, "Hei Kuma, Ginny, kami datang untuk kamu berdua. Jadi sekarang ayo kita bebaskan dunia ini bersama-sama." Dan pada akhirnya kita dapat melihat seluruh army Dragon yang ada pada ketika itu. Dan yes, namanya adalah Revolutionary Army yang ditubuhkan untuk menentang world government. Dan mereka telah melakukan banyak protes kepada beberapa buah negara yang berada di bawah Celestial Dragon. Dan mereka lah antara orang atau organisasi yang akan membawa kebebasan ke seluruh dunia. Dan nama mereka semakin terkenal. Dan ternyata Kuma dan Ginny juga telah menyertai army ini. Kemudian pada suatu hari Dragon pernah berkata yang mereka masih kekurangan dana dan alatan. Tidak seperti Merin, namun tetap kita akan membantu sebuah negara yang tidak adil pemerintahannya dan akan mengajar sesiapa sahaja yang ingin sertai army ini walaupun pada asalnya mereka tidak mahir menggunakan senjata. Kuma berkata, "Dragon, adakah kau mahir gunakan senjata?" Dragon menjawab, "Sebenarnya aku dulu adalah salah seorang daripada Merin, tapi malangnya aku tidak melihat keadilan yang ada di situ, jadi aku telah keluar daripada Merin." Ivankov berkata, "Dari Merin ke Revolutionary Army, jadi nampaknya kau sememangnya mahu membantu orang yang susah." Lalu Kuma berkata, "Jadi aku
aku akan ikut kau, Dragon. Dragon menjawab, baik, aku takkan biarkan kau menyesal, Kuma. Kemudian 8 tahun telah berlalu dan akhirnya terlihat Kuma telah kembali ke rumahnya di Sorbet Kingdom, dan terlihat penduduk-penduduk atau orang yang pernah diselamatkan sebelum ini masih ingat akannya dan gembira melihat Kuma telah pulang. Dan pada 14 tahun yang lalu, ternyata Ginny juga telah menjadi Eastern Captain untuk Revolutionary Army, dan ternyata dia tidak lagi bertugas bersama Kuma. Jadi disebabkan mereka akan bertemu tidak lama lagi, Ginny terlihat gembira dan mengatakan itu kepada beberapa orang bawahannya, dan orang bawahannya berkata Kapten Kuma memang sangat beruntung, semua orang idolakan dan sayangi dia. Namun pada suatu hari, tiba-tiba di ibu pejabat atau headquarter Revolutionary Army, ada seseorang dengan kalutnya telah melaporkan satu berita buruk kepada Dragon, dan dia berkata, Dragon, Ginny telah ditangkap. Kami mohon maaf kerana musuh kali ini memang tidak dijangkakan. Dan terlihat Dragon agak terkedu dan terdiam mendapat berita tersebut. Dan tamat alur cerita One Piece chapter 1097. Super thank komen datangnya daripada Fikri Zul Ain dengan sumbangan sebanyak RM6 dengan komen, terbaik brother, tumpang wish happy birthday to me 2 November yang ke-34. Hihihi, keep it up with the awesome works. InsyaAllah happy birthday guys, kita ucapkan kepada Fikri Zul Ain. Jom kita sama-sama wish birthday kepada Fikri Zul Ain ini. Seterusnya daripada Syukri Ko dengan sumbangan sebanyak RM9.90 dengan komennya thanks. Dan kepada korang yang nak bagi hadiah kepada channel ini, jangan lupa untuk berikan super thanks korang, dan aku Masya Allah sangat-sangat appreciate dengan sumbangan daripada korang. And guys, jangan lupa untuk tinggalkan komen korang di ruangan komen supaya aku sedikit sebanyak dapat baca komen-komen korang, dan mana-mana komen yang terbaik dan menarik aku akan highlight dalam video aku. Dan insyaAllah lepasnya aku akan hasilkan video khas untuk korang yang sediakan komen ataupun pendapat korang di dalam channel ini. And gang, before I end, sedikit renungan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, jadilah seperti pohon yang tumbuh dan berbuah lebat, dilempar dengan batu tetapi membalasnya dengan buah. Jangan mengeluh. Daripada Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, sesiapa yang menjauhkan diri dari sifat suka mengeluh, maka berarti ia mengundang kebahagiaan. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi